Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Okey. Minggu ini tema kita tajuk apa? Akhlak. Siapa tahu apa makna akhlak? Soalan nombor 1 yang tak ada kat mana-mana. Apa maksud akhlak? Ditanya apakah kebaikan? Perbuatan yang baik, bagus. Ada, bagus. Tingkah laku. Okey, apa contoh akhlak yang baik? Jujur. Amanah. Menyampaikan. Kabel. Bertanggungjawab. Bijaksana. Bijaksana. Okey. Apa pula yang tak baik? Apa sikap yang tak baik? Khianat, menipu, tidak amanah, mendengki, mencela. Bagus. Bagus, alhamdulillah. So dah ada gambaran. So Ustaz nak mulakan hari ni nak tengok akhlak ni dalam Islam. Dalam Islam akhlak ni kat mana? Biasanya kita akan gambarkan secara perumpamaan. Tahu kan perumpamaan? Perumpamaan ibarat apa? Ibarat apa yang kita belajar kat sekolah? Au dengan tebing. Au tu apa? Au dengan tebing. Kita gambarkan apa? Isi dengan buku. Tu nak kata dia rapat sangat. Tu perumpamaan. Sebab itulah biasa ulama dia memperumpamakan akhlak dalam Islam. Islam ni umpama pokok. Pokok yang paling penting bagaimana? Kalau kita nak tanam pokok tu, pokok durian, akar, mula-mula dengan benih. Kita kata pokok. Alamak, okey, pokok. Yang paling penting benih dalam sekali kita dah tanam, dia akan jadi akar. Bila dia punya akar dah kuat, cukup dengan air, cukup apa, baru naik batang pokok tu besar. Dan pokok tu siap dengan dia punya dahan, ranting apa semua. Yang akhirnya paling kita nak daripada pokok tu apa? Daun dia. Apa lagi yang best? Buah. Bunga. Tu yang cantik-cantik. Sebab itulah ulama buat perumpamaan yang paling penting namanya akidah. Akidah yang paling penting kita panggil akidah. Lain pada akidah kita panggil ni. Ni namanya iman. Ni namanya tauhid. Nama satu ni. Okey, semua nama yang sama. Akidah, tauhid, iman. Yang tu yang paling penting. Sebab tu sebagai orang Islam nombor 1 kita kena ucap. Ustaz nak mulakan, nak gambarkan nantinya bila iman dia dah cantik, dah kuat, baru dia jadi semayang. Sebab tu Islam, Nabi jadi Rasul berapa lama? Siapa tahu? Nabi jadi Rasul berapa lama? Dia naik jadi Rasul umur dia berapa tahun? 40. Dia wafat umur berapa? 63. So dia 23 tahun jadi Rasul. 23 tahun Nabi jadi Rasul. 13 tahun Nabi dekat Mekah. 13 tahun dekat Mekah. 10 dekat Madinah. 10 tahun dekat Madinah. Okey, yang ni penting. 13 tahun dekat Mekah, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi, ayat-ayatnya berkaitan dengan nombor 1 namanya akidah. Ayat-ayat berkaitan akidah. Qul huwallahu ahad. Apa lagi ayat berkaitan akidah yang berkaitan iman? Allahus samad. Cakap tentang matahari, bulan, semua. Dan yang kedua, ayat-ayat yang Allah turunkan masa dekat Mekah ni, ayat-ayat akhlak. Akhlak. Sebab itulah semua surah yang kita akan bincang pada minggu ini semua ayat-ayat berkaitan dengan akhlak. Dan ayat-ayat ini semua turun di mana? Mekah. Okey, Mekah. Semua ayat-ayat ni Mutaffifin, Al-Lail, Al-Muwazzah, Al-Ma'un turun di Mekah. Dan kaitannya nak kata sebab dia turun dekat Mekah, dia berkaitan dengan akhlak. Sebab itulah sebagai seorang anak, nombor 1 masa kita membesar, mak bapak tekan nombor 1 akidah, dan yang kedua akhlak. Masih lahir-lahir, contoh kata Falisha lahir, baby kan setahun atau baby 1 bulan, 2 bulan, masa tu pakai tudung ke tak? Ke mak kita semayang tu? Tak kan? Masa kecil kita tak pakai tudung, kita tak semayang. Yang itulah ayat-ayat Madinah. Ayat-ayat tentang hukum tentang syariah.
Yang ni ayat dekat Madinah. Sebab itulah Islam mula-mula turun bagi mind setting dulu. Clearkan dulu. Oh, hidup ni hujung sekali dua je pilihan, nak syurga ke nak neraka. Itu akidah. Itu nak syurga, semua orang nak syurga. Lepas tu yang 10 tahun yang 13 tahun pertama ni juga kita tak akhlak. Jadi baik, jujur, amanah, jangan tipu, buat baik ke mak bapak. Ini semua yang mula-mula ditekankan. Bila dah settle, dah faham tentang akidah, yang tu dah kita punya syariah jadi elok. Tertegaknya syariah kita. Oi, nak semayang. Kalau orang tak semayang, masuk syurga masuk neraka. Neraka. So kita semua semayang. Sebab iman kita dah jelas. Ramadan tak lama dah ni. Ramadan wajib tak puasa? Wajib. Orang berpuasa masuk syurga masuk neraka? Syurga, insya-Allah. So kita akan tegakkan semua ni. Maka tu yang syariah ni, yang ni kita kata namakan akidah, yang sini namanya syariah ataupun ibadah. Okey, dia ada cabang-cabang. Pernah dengar tak nama ibadat? Semayang, puasa, zakat, haji. Pernah dengar tak nama muamalat? Apa dia contoh muamalat? Jual beli. Muamalat tadi kan kata pergi pasar malam, itu masuk kategori muamalat, jual beli. Nanti mak bapak beli rumah, beli kereta buat pinjaman bank, itu nama muamalat. Pernah dengar nama munakahat? Nikah, pernah dengar nikah? Nak kahwin, nak cerai, itu pun satu cabang. Macam-macam. Pernah dengar jinayat? Pernah dengar nama hudud, kisos, takzir? Itu pula bab kriminal. Ini semua cabang-cabang. Cuma nak kata ni syariah macam-cabang. Akhirnya yang kita nak daripada pokok ni yang cantik ni. Yang cantik ni lah segmen yang namanya akhlak. Yang namanya daun hijau. Sejuk kita tengok. Inilah perangai manusia kita nak. Bila dia semayang, Allahu Akbar. Orang semayang dia kacau orang tak? Dia diam. Dia ikut cakap Allah. Ini akhlak yang kita nak. Akhirnya orang yang semayang masuk isyak pukul berapa? 8.33. Orang yang semayang akhlak dia pancul. Dia tepati masa. Dia tak lambat. Dia akan tepati masa. Pukul berapa dia akan datang. Ini akhlak yang kita nak. Hasil daripada ibadat yang kita buat. Orang puasa. Apa hikmah kita puasa? Kita boleh tahan hawa nafsu. Kita tak nak ikut cakap orang, ikut cakap Allah. Ini akhlak yang kita nak. Orang yang berzakat, dia terasa duit dia bukan duit dia. Ini duit Allah. Apa yang dia ada, umur dia, kesihatan, ilmu, ni semua Allah punya. Akhirnya dia nak share apa yang dia ada. Yang ni kita nama akhlak. Yang kita katakan daun yang meredupkan. Orang suka duduk-duduk. Buah yang manis, bunga yang cantik. Itu namanya akhlak. Sebab itulah kita nak katakan akhlak ini bermula daripada akidah yang cantik. Dan di sinilah poin yang kita nak terangkan. Apa beza akhlak dengan moral? Pernah dengar perkataan moral? Moral hampir sama dengan akhlak, bercakap tentang jadi baik. Cuma moral secara umum diajar daripada orang-orang bukan Islam dan untuk orang bukan Islam. Bezanya akhlak kita sebagai Islam daripada perkataan khalaqa ini, akhlak akhirnya benda yang tidak perlu dibuat-buat. Akhlak benda yang datang secara semula jadi. Orang putih panggil habit. Biasa dengan habit. Apa contoh habit kita? Dengar dia cikgu cakap, kita terus diam. Itu habit. Dia tak pernah dibuat-buat. Okey, contoh kita ada 5 jari. Apa habit ibu jari? Perasan tak? Adik-adik kalau makan nasi. Nasi bila dekat sini, apa kerja ibu jari? Dia push. Habit. Kita tak payah sekolahkan dia. Automatik dia akan masuk. Tak payah sekolah. Itu nama benda yang dah tak perlu nak dibuat-buat. Macam tu juga akhlak. Daripada perkataan khalaqa, benda dah jadi dah. Tengok mak dia terus nak cium tangan, nak hormat mak bapak. Datang cikgu datang nak hormat. Akhlak tak perlu dibuat-buat. Dia datang dah sebati. Bezanya dengan moral tadi, kita bercakap tentang akhlak, biasanya kita kata akhlak sesama manusia. Benda yang kadang-kadang kita lepas sebagai orang Islam, kita ada Al-Khaliq. Pernah dengar perkataan Al-Khaliq? Siapa Al-Khaliq? Allah. Allah. Sebab tu kadang-kadang bila cakap tentang akhlak, kita hanya cakap akhlak sesama manusia. Kita terlupa akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila sebut tentang akhlak, orang Islam dia tidak hanya cakap peringkat sesama manusia. Perlu tak kita berakhlak dengan tumbuh-tumbuhan?
Perlu tak kita berakhlak dengan alam? Tak. Sebab tu orang buang sampah rata-rata, sungai kita tersumbat, akhirnya dibanjir. Itu sebab kita tak ada akhlak. Sebab tu nak kata akhlak dalam Islam semua sekali. Melangit kepada Allah, membumi dengan dunia, dan sama-sama sesama manusia. Perlu tak kita nak akhlak dengan binatang? Kucing datang nak minta makan, apa kita buat? Makan. Jangan sepak dia. Kita kena akhlak juga dengan binatang. Okey, ni sekadar mukadimah. Kita nak cakap tentang akhlak ni, benda yang paling penting sebagai seorang manusia. Okey, sekarang baru kita masuk kepada surah-surah yang kita bekalkan kepada adik-adik. So, boleh faham ya? Perkataan asas, apa itu akhlak dan apa beza dengan moral. Bahasa mudah untuk adik-adik, akhlak kita ada Al-Khaliq, kita ada Tuhan. Tapi moral, kita tak bercakap tentang Tuhan. Kita hanya cakap berlaku baik sesama manusia. Okay, so lebih besar sebagai orang Islam, kita berpegang pada akhlak seorang Muslim. Dia buat baik pada Allah, buat baik sesama manusia, dan berbuat baik sesama makhluk. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semua sekali kita kena berakhlak dengan semua sekali. Okey. So, pilihan surah-surah ini yang dibekalkan kepada adik-adik, surah-surah ini tidak menceritakan keseluruhan akhlak yang perlu ada. Memang sebab banyak sangat. Dan kalau perasan, surah Al-Mutaffifin, apa maksud Mutaffifin? Orang-orang yang tipu timbangan sebab orang curang. Tak jujur. Okey. Al-laili faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Juga cakap pasal memberi, menyumbang, bersedekah. Kemudian Al-Humazah cerita pasal mengumpat, mengata, mencela. Al-Ma'un, orang yang mendustakan agama Allah. Ini sekadar beberapa contoh akhlak yang tidak baik ada dalam masyarakat. Okey, cuma kita dah mulakan tadi, semua ayat-ayat terus tak Mekah. Cuma Al-Mutaffifin ini ada riwayat yang mengatakan dia turun dekat Madinah. Cuma tak perlu peninglah. Sebab riwayat yang kata turun kat Madinah pun akhirnya dia kata sebenarnya dia antara ayat yang terakhir turun kat Mekah sebelum Nabi pergi Madinah. Sebab isunya bab jual beli ni ramai orang menipu bila bab berjual beli. Okey, so kita masuk yang pertama kepada surah Al-Mutaffifin, bab berjual beli, bab berniaga, bab duit, bab zakat dan sebagainya. Sebelum itu, siapakah yang adik-adik kenal seorang sahabat yang banyak harta, kaya raya, tetapi dia dermawan? Dermawan, dia suka belanja pada jalan Allah. Abu Bakar Siddiq, bagus, lain. Abu Bakar Siddiq, siapa pernah dengar cerita perang Tabuk? Dalam perang Tabuk, Nabi ajak siapa nak join perang. Perang kat mana? Tabuk, jauhnya. Masing-masing letak nama, saya nak join. Abu Bakar, saya bukan setakat nak join, saya nak bagi semua harta saya pada jalan Allah. Ini Abu Bakar. Semua sekali, bukan semua dekat Bedouin. Semua harta dia bagi kepada Islam. Itu Abu Bakar. Memang dia orang nombor satu. Ya, itulah yang Nabi tanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ma'abqanta di ahli. Kau tinggalkan apa untuk keluarga kau? Dah semua kau bagi. Anak kau nak makan apa? Isteri kau nak makan apa? Apa kata Abu Bakar? Aku ada Allah dan Rasul. Ni yang iman tadi. Ni penting ni. Kalau kita bersedekah, lagi kita bagi, lagi Allah bagi. Ilmu, jangan kedekut. Lagi kita bagi orang, lagi Allah bagi. Jangan kedekut. Ini sifat yang kita nak tekankan sangat-sangat. Kadang-kadang kan kita, awak tahu jawapan? Tak nak beritahu. Jangan. Orang Islam, kita yakin semua yang kita ada, ilmu ke, tenaga ke, duit ke, semua Allah yang beri. Dia nak tengok kita pandai share ke tak? So hidup kita kena banyak berkongsi dengan semua orang. Okay, kita kongsi dengan semua orang. So yang tu yang akhirnya Abu Bakar kata, tak apa, aku ada Allah, aku Rasul. Maknanya kata, aku bagi ni, Allah ganti lagi banyak. Ni kata soal dia iman, dia percaya sungguh-sungguh. Sebab dia bagi bukan suka-suka, dia tidak riak, tapi dia bagi sungguh-sungguh pada Allah. Kedua, Umar sebenarnya sebelum tu lagi, bila kata nak pergi perang, aku nak kalahkan Abu Bakar. Sebab biasa orang suka berlawan, bersaing macam adik-adik. Siapa nak menang, siapa nak apa kan. Dia lawan secara baik. Sekali Umar kata, kali ni mesti kalah Abu Bakar. Sebab dia dah keluarkan separuh harta ni. Sampai Nabi tanya juga, maaf kau kali ahli, apa kau kira untuk keluarga kau? Separuh dah kau bagi ni. Rupanya lepas tu datang Abu Bakar, dia bagi semua. Kalah terus. Ini semangat yang ada pada sahabat-sahabat.
Daripada itu siapa lagi yang adik-adik kenal? Watak. Osman, ini pun orang kaya. Yang mana dia kaya bukan untuk dia. Dia nak lagi kaya, tapi untuk agama Allah. Dia sponsor sana, dia sponsor sini. Ini benda yang ada pada sahabat. Dan satu yang mungkin adik-adik tak berapa perasan, yang Ustaz nak perkenalkan, namanya Abdul Rahman bin Auf. Ni biasa dijadikan ikon. Sebab nama Abu Bakar biasa kan, dia pun khalifahnya. Umar pun dah biasa, Osman pun dah biasa, Ali pun dah biasa. Yang ni memang semua pemurah. Tetapi seorang sahabat yang lain yang rasa perlu diperkenalkan juga dalam konteks suka menderma, suka share, namanya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf seperti yang lain-lain, mula-mula dia tidak beragama Islam. Dalam masa lain kan Nabi lahir tahun gajah, dia lahir 10 tahun lepas tu. Dia muda sikit daripada Nabi. Menariknya Abdul Rahman bin Auf, keluarga dia memang tak bantu dia untuk agama Islam. Nama dia yang asal apa tau? Nama dia yang sekarang adalah Islam, namanya Abdul Rahman bin Auf. Nama lama dia Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, Abdul Rahman bin Auf. Tu Abu Quhafah. Abdul Ka'bah. Nama Ka'bah. Hamba kepada Ka'bah. Nak kata masa tu yang benda yang paling besar Ka'bah. Dan dia tidak ada Allah dalam diri mereka sebelum tu. Tapi bila dia masuk Islam, tukar terus daripada Abdul Ka'bah jadi Abdul Rahman. Sampai ke peringkat mak dia tak nak bagi dia masuk Islam. Mak dia macam merajuk lah, kalau kau masuk Islam aku tak nak makan, aku tak nak ni, aku nak matilah. Tapi Abdul Rahman bin Auf dia yakin dengan janji Allah, dia terus masuk Islam. Dan akhirnya alhamdulillah, bukan setakat kaya, dia memang menyumbang harta dia kepada agama Allah. In fact, Abdul Rahman bin Auf adalah di antara 10 orang yang pertama memeluk agama Islam. Okay? Dan yang paling menarik sekali, Abdul Rahman bin Auf ni memang hidupnya derma. Dan akhirnya dia ikut Nabi berhijrah. Menariknya, bila hijrah dengan Nabi SAW, kan hijrah, dia tinggal harta benda. Sampai dekat Madinah, nismat Nabi. Nabi dia pasang-pasangkan. Bahasa kita clusterkan. Kalau kita kata, yang ni suka geng bola, masuk satu tim. Yang ni suka bisnes, satu tim. Di sinilah Nabi pertemukan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' bisnesmen yang hebat di Madinah. Abdul Rahman bin Auf orang Mekah. Dia tak ada harta benda. So bila sampai, Nabi saudarakan mereka. Dan yang menarik, Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni orang kaya. Dia offer Abdul Rahman bin Auf, kau orang hebat dekat Mekah, aku nak offer kat kau 2 benda. Yang pertama, dekat Madinah ni semua harta aku. Kalau kita kata kat jalan ni, semua jalan ni harta aku. Aku bagi kau separuh, kau punya separuh aku punya. Dia bagi separuh harta dia, Sa'ad bin Rabi' kepada Abdul Rahman bin Auf. Dia bagi. Dan yang kedua, aku ada 2 orang isteri. Ni adik-adik jangan ikutlah. Saya ada 2 orang isteri, kata Sa'ad bin Rabi', kau ambil lah yang mana salah satu daripada isteri aku. Sampai mereka itu nak bagi gambaran, bukannya Abdul Rahman bin Auf nak isteri orang, tak, bukan nak harta. In fact, Abdul Rahman bin Auf jawab kepada Sa'ad bin Rabi', don't worry, kata Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi', aku tak nak harta kau dan aku tak nak isteri kau. Kau tunjuk je kat mana bandar supaya aku boleh start bisnes aku. Nak katanya apa? Dia yakin, dia bagi, tengok Allah ganti lebih banyak lagi kepada dia. Dan akhirnya dia sukses, berjaya pula dekat Madinah. Sebab dia seorang yang suka memberi. Dan itulah mesej yang utama yang kita nak ceritakan, antara ikon yang penting untuk kita kenal tentang Abdul Rahman. Abu Bakar Abu Ka'bah tu. Sebenarnya Abu Rahman atau Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memang Abdul Ka'bah kan? Abdul Rahman bin Auf ada tak cek nama sebelum masuk Islam? Ada 2. Orang yang
Tukar sama. Duduk ambil gambar. Macam kita lah nama sama. Okey, cuma saya nak highlight ikon Abdul Rahman bin Auf ni. Orang yang dermawan, yang suka menyumbang, dan itu antara dia punya credibility. Yang orang kata, oh kalau sebut bisnes, menyumbang, ini orangnya, Abdul Rahman bin Auf. Dia berjaya sebab dia suka menyumbang. Okey, so kita masuk kepada surah Al-Mutaffifin. Tak, sebab dia kata, aku tak nak harta kau, aku tak nak kau. Just show me, tunjukkan aku dekat mana bandar, supaya aku boleh start juga. Yang akhirnya dia bukan nak tu, dia memang boleh start survive sini. Okey, masuk kepada wailul lil mutaffifin. Okey, tadi kita dah mula sikit. Apa maksud al-mutaffifin? Orang yang menipu timbangan jual beli. Okey. Ada tak contoh lain yang menggambarkan sifat orang yang apa tadi, curang, yang tak jujur? Ada tak contoh lain dalam tadi kita kata yang kalau wailul mutaffifin, celaka, berlaku wil kepada orang yang tak jujur dalam jual beli? Ada tak contoh lain? Kalau contoh mutaffifin ni macam ni, dia beli barang, saya nak gula-gula. Dia kata yang tu adik-adik mudah faham, gula-gula RM1 berapa? RM1 dapat 10. Contoh, dia pun okey ni RM1, dia pergi, dia pun ambil 1, 2, 3, 4, 5, 10. Okey, cukup. Lepas tu ada orang pula nak beli. Kau beli gula tu berapa? RM1.10. Boleh tak aku nak belikan kau RM1.9? Contoh tu dia kata, boleh. Sebab aku nak untung lah, aku dah beli tu, aku bagi kau RM1.9. Dia pun nak ambil RM1 daripada orang tu, tapi dia bagi 8. Jujur tak? Sebab dia dah janji nak bagi RM1.9, RM1 9 biji gula-gula, tapi dia ambil sikit. Macam juga kalau kita timbangan yang betul-betul, dia kira timbangan 1 kilo, tapi tak cukup 1 kilo pun. Untuk dia beli, betul dia timbang. Untuk dijual, timbangan dia tipu. Itu yang paling mudah faham tentang al-mutaffifin. Tapi untuk contoh yang hari ini, apa yang kita boleh buat nampak mudah faham? Ya? Curi pen kawan, curi dah kira lain dah. Ini contoh paling mudah, sama juga kepada kita di sini. Untuk orang seperti bekerja, orang bekerja, dia curi masa, curi tulang, sama je. Mana kata, okey, ustaz kena mengajar daripada pukul 8 sampai pukul 10. Ustaz datang pukul 8.30, ustaz balik 9.30. Ikut tak perjanjian? Janji 2 jam, tiba-tiba dia 1 jam saja. Tapi bila bab gaji, berapa gaji dapat? Mengajar 8 hingga pukul 10, RM2,000 contohnya kan. RM2,000 saya nak, tapi bila dia bagi tak sampai pun 2 jam. Contoh kan, boleh faham? Itu sekadar contoh. Nak kata ayat ini cerita bab bisnes, tapi sebenarnya bisnes itu semakin luas dia punya pelaksanaan. Itu yang kita tengok balik. Apa nama benda-benda ini Allah sebut sekali, tapi dia punya boleh berlaku dalam macam-macam keadaan. Yang penting poin yang ditekankan ada soal tidak jujur. Bahasa zaman sekarang corruption, macam-macam lah. Buat projek, nak buat masjid, simen pakai berapa? Kata ini, bila buat tak cukup. Ini semua betul berkaitan dengan wailul lil mutaffifin. Sebab tu ayat ni nampak kalau kita secara skemanya cerita pasal jual beli je, berapa kilo, berapa sukatan, tapi sebenarnya semua benda itu terkandung dalam surah Al-Mutaffifin. Okey, siapa hafal surah Al-Mutaffifin ni? Okey, cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu aw wazanu yusirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin kalla inna kitabal mujahid fi sijjin adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawmaidin lil mukazzibin alladhina yukazzibuna biyawmiddin wa ma yukazzibu bihi
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ini beberapa poin-poin yang penting. Ustaz nak highlight, nak kait dengan akhlak. Okey, satu. Bila Allah cerita tadi tentang orang-orang yang tidak jujur, wailul lil mutaffifin, yang bila dia sukat, dia timbang, dia tak berlaku jujur, Allah kata, ni orang terlupa ke? Nanti kan mereka akan dibangkitkan di hari yang cukup besar, iaitu hari kiamat. Yang ni yang kita katakan tadi. Bila cakap akidah, bila cakap akhlak, dia mesti patah balik kepada akidah. Sebab tu kita katakan Allah nak ingatkan, kalau semua orang letak akidah tu nombor satu, semua orang akan jadi baik. Tak ada orang berani nak menipu atas dunia ni. Semua orang tak berani nak menipu. Tak ada orang nak berlaku tidak baik. Sebab dikatakan mab'uthuna liyaumin azim. Diorang ni berani nak tipu. Kalau tipu-tipu ni bukan ke nanti akan menyebabkan diorang diangkat, dibangkitkan. Bila dibangkitkan nanti, boleh ke nak jawab dengan Allah? Ustaz, betul. Ha? Okey, so mutafifi ni nak ingatkan kepada kita, macam mana pun akhlak dia akan patah balik. Kalau kita ada keimanan, yakin Allah akan bangkitkan kita, kita tak berani nak buat lebih kurang. Sebab itulah akhirnya disebutkan, lupa ke kamu semua orang-orang yang fujar, fajir, orang-orang yang jahat ni, dia akan ada satu kitab, sijin. Sijin kalau bahasa Arab sebenarnya penjara. Itu sebenarnya perkataan as-sijun. As-sijnu. As-sijin ni sebenarnya penjara. Cumanya nak katakan daripada kitab inilah yang disebut Kitabul Marqum. Al-Marqum ni kalau ikut bahasa Arab, raqam ni maksudnya nombor. Kalau kita guna hari ni macam report card. Semua dah very specific. Nombor-nombor. Bahasa zaman sekarang ada indeks. Indeks jenayah, indeks kesalahan dibuat, semua ada nombor. Very detail. Sebab itulah timbul persoalan, ada tak adik-adik hafal dalam surah Lazim Allah cakap tentang siapa yang buat baik walaupun sekecil zarah? Ingat tak? Akan tertulis juga, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu sama dengan maksud Kitabul Marqum ni. Famay ya'mal, siapa yang membuat mithqala dzarratin khairan yarah, buat satu walaupun sekecil zarah kebaikan, yarah, Allah tengok, Allah catat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sama dengan maksud Kitabul Marqum. Nak kata every single thing yang kita buat semua tercatat. Sebab tu kita kata Al-Quran ni cantik. Ada masa ni Allah cerita dalam bahasa macam ni, ada masa ni Allah cerita cara macam ni. Yang tu yang menggambarkan tentang jangan sekali-kali kita buat tak baik, sebab semua benda Allah tuliskan di dalam Al-Quran Karim. Okey, di dalam kita punya kitab report kita dekat akhirat nanti. Okey, dan yang ni yang kita tak suka dan kita tak jauh. Janganlah tiba-tiba ada di kalangan kita yang bila disebutkan tentang kebenaran agama Allah, tiba-tiba kita kata, alah itu cerita dongeng lah. Kan kita baru habis bulan Rejab. Bulan Rejab apa peristiwa besar? Siapa tahu? Isra Mi'raj. Kalau pakai logik, yang ni juga akan kata, mana logik itu cerita dongeng boleh lah. Nabi nak naik Buraq, jauhnya 1235 km daripada Mekah, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Naik langit ke-7, patah balik. Itu cerita dongeng. Itu orang-orang yang berlaku zaman Nabi.
Tapi hari ini kita tak nak berlaku tiba-tiba ada orang yang tidak ada akhlak, dia kata Islam mana boleh buat zaman sekarang. Semayang ni baru masa lah. Pergi Mekah buang duit lah. Dongeng mengarut semua ni. Na'udzubillah. Kita tak boleh cakap macam tu. Faham? Sebab kita beriman semua benda yang ada di Quran, ada dalam sunnah, semua itu mesti baik, betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ron? Apa maksud ron? Orang Melayu kata rona. Menutupi apa tu? Menutupi hati. Ni benda yang paling penting. Menutupi hati. Ni sebenarnya kalau rona ni, menutup ni sebenarnya kotoran. Sebab tu kaedahnya bila cakap tentang akhlak ni, iman ni, benda yang paling penting kata Nabi ada dalam diri manusia. Ada seketul daging. Apa dia? Yang kita kena jaga sangat-sangat dalam diri kita. Hati. Itulah yang kita nak tekankan soal akhlak, ialah soal jaga hati. Hati inilah yang kita nak terangkan daripada ron ni, kotoran dia akan tutup. Hati kita jadi kotor sebab apa? Dosa. Buat maksiat. Kita cakap tak elok, hitam satu titik. Ni Nabi kata. Sebab tu dalam bab akhlak kita sebenarnya nak jaga hati kita. Sebab tu jangan sampai hati kita tertutup. Okey? Kalau kita kata ginilah, hati, katakanlah hati tu bulat, buat satu kesalahan, Nabi kata satu noktah, satu titik. Satu hari banyak buat dosa. Titik. Akhirnya hati tu jadi gelap, tertutup. Apa cara kita nak buang kotoran? Kita bertaubat, buang satu lagi, buang lagi. Jangan biar dia terus gelap, dia terus tertutup. Yang tu yang kadang-kadang akhirnya dah tak nampak kebaikan, dah tak nak buat pahala, nak semayang malas, nak puasa tak nak sedekah kedekut. Itu kita akan sambung dalam surah yang kedua. Okay, so poin yang kita cakapkan dia soal hati ni, jangan sampai akhirnya hati kita jadi gelap, dia tertutup. So sentiasalah kita bersihkan hati kita dengan banyak beristighfar dan banyak melakukan ibadat. Okey, itu asas-asas poin yang kita lakukan di surah Al-Mutaffifin. Okey, selesai. Sekarang masuk surah Al-Lail. Yang kita bukan ambil semua, masih mesej yang sama tentang faman a'ta wa saddaqa fasanuyassiruhu liyusra. Okey. Yang ni lebih mudah sebab surah Al-Lail ni terus cerita apa kelebihan orang yang suka bersedekah dan dia yakin dan dia bertakwa dengan sedekah itu. Apa Allah janjikan? Fasanuyassiruhu, Allah akan mudahkan. Dia semua jadi mudah. Bila orang suka sedekah, hidup dia jadi mudah. Tapi sebaliknya, siapa yang kedekut, siapa yang bahil, apa kesudahan dia? Dia jadi mudah dapat kesusahan. Ni yang kata contoh contoh. Kedekut, orang tengok orang susah, kita nak bagi. Tak apalah, pandai-pandai dia lah. Tolonglah tumpang saya nak pergi sekolah. Sekolah saya sama dengan sekolah awak tumpang. Tak boleh, pergi sendiri. Tiba-tiba dia, ada orang lain tumpang bawa jalan yang kita dalam kereta accident. Sebab kita rasa kereta tu kita punya. Tapi kadang-kadang orang saja buat rosak tengah-tengah jalan. Kawan kita tu babai, dia jalan dulu. Kita tak nak tolong. Ni Allah kita ni betul. Boleh sangat mudah dalam itu. So jangan kedekut, jangan sombong. Ni mudah nak faham kepada, kalau lagi kita bagi lagi mudah. Sebab kita tak tahu hari ni kita senang, esok kita susah. So hari-harilah kita minta supaya kita ada apa kelebihan, kita kongsikan kebaikan tersebut. Yang itu daripada ayat fa'amma min aqwa wa taqwa wa sadaqah bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Okey, wa amma ba'da wa sadaqah wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi susah. Okey. Kemudian tentang zakat. Zakah, nak bersihkan hati. Soalan, kenapa biasa orang kaitkan bila kita bersedekah, bila kita berzakat, kita menyucikan harta kita? Biasa kan dengar ayat tu kan? Bila kita bersedekah, dia menyucikan harta kita. Apa maksud menyucikan harta kita tu? Bersih mana terus habis, tak ada dari itu. Contoh, kita ada RM10. Kita ada RM10. Lepas tu kita bagi kat kawan kita RM1. Berapa tinggal duit kita? 9. Makin sikit ke makin banyak sebenarnya?
Tapi bila disebut tentang zakat, disebut sedekah, katanya menyucikan. Apa maksud menyucikan harta kita? Bersedekah, berzakat. Ni yang ustaz pun dulu ustaz tak faham. Bila ustaz faham tentang zakat, logik matematik, lagi kita bagi lagi kurang. Tapi bila masuk subur ni, yang ni lah yu'ti ma lahu yatazakka. Bila kita menyucikan harta kita, dia jadi makin banyak. Contoh, bila duit tu RM10 duduk dalam poket kita, dia bertambah tak? Tak. Tapi biasakan kita dengar kebaikan itu Allah lipat kali ganda kan? Bila RM10 dalam poket kita, RM1 kita bagi kat orang. RM1 tu sampai tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, setiap kebaikan kita terima tu, dia melipat kali ganda sampai 70-700 kali ganda. Itu maksud dia. Boleh faham Memang dalam poket kita RM9, tapi yang RM1 tu, dia dah berlipat kali ganda. Yang tu yang maksudnya harta kita dilipat tambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu RM10 dekat kita, boleh tak tiba-tiba hilang? Satu sen pun tak ada kat kita dah. Kalau hilang jatuh, orang curi ke apa? Tapi bila RM10 tu kita bagi kat orang 10-10 semua bila sampai ke Allah, masuk akaun akhirat kita. Boleh menjangkau RM70,000, RM7,000 contoh. Ini yang kita nak katakan, duit itu lagi kita sedekah, lagi banyak Allah kira pahala kepada kita. Selagi mana duduk kat poket kita, dia hanya menunggu kat mana dia nak pergi. Kalau akhirnya hilang, tak ada apa-apa. Kalau kita beri untuk kebaikan, dapat pahala. Tapi kalau tidak, dia hanya duduk kat situ saja. Sebab itulah kita nak kata alladzi imalahu yatazakka, orang yang beriman dia akan banyak memberikan harta dia dan Allah akan menyucikan harta dia daripada sebarang dosa. Sebab itu kita pun macam saya lah, sebagai seorang guru pensyarah, kita pun kadang-kadang tak tahu, tak sedar kita tercuri tulang. Dan inilah antara cara-caranya nak membersihkan harta yang kita ada. Kita pun tak tahu, datang orang amanah kan, Ustaz mengajar 8-10. Tiba-tiba kita tak tahu, kita datang mungkin lewat sikit 5 minit, kita balik habis awal. Tolong Ustaz, saya dah ngantuk lah, habiskan 10 minit awal. Kita habis 15 minit tu sebenarnya kita curi. Dan antara cara nak sucikan balik, banyakkan bersedekah, banyakkan menderma. Mudah-mudahan semua jadi neutral balik, bersih balik hati kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tu nak kita mudah-mudahan Allah redha dengan apa yang kita ada. Okey, masuk surah yang ketiga. Yang ni surah mudah dulu ni. Surah lazim. Hafalkan semua? Okey. Wailul likulli Humazatil lumazah. Ada beza tak antara humazah dengan lumazah? Ada. Apa dia? Humazah perbuatan yang perbuatan lumazah mencela dengan keadaan. Okey. Dia ada beberapa pandangan bab humazah. Okey, antara yang paling mudah untuk kita ambil, ya. Bila humazah ini, dia satu pandangan yang mengatakan humazah ni dia macam cakap belakang ke depan. Humazah dia ada unsur mengumpat. Dia mengata lady itu macam bagus. Itu lebih pada humazah. Mengumpat. Kalau lumazah ni siap dengan kalau kita buat muka-muka. Gitu. Mencela dengan muka. Macam bagus dengan muka-muka. Kata depan-depan memang muka sekali. Kata belakang ni kata depan. Kata depan. Dan ada yang sampai berikat kata dengan anggota sekali. Tu humazah dan lumazah. Cuma asasnya nak kata tentang penyakit mulut, penyakit lidah. Ini perkata yang paling asas bila bercakap tentang wailul likulli humazatil lumazah. Sama juga tadi wailul lil mutaffifin. Itu bab orang yang bab duit. Yang ni pula bab akhlak, jaga lidah. Sebab itulah orang kita biasa mudah jadi gaduh sebab lidah dengan kata-kata. Cuma zaman sekarang kata-kata itu tak mesti ikut itu. Kadang-kadang melalui Facebook, kadang-kadang melalui WhatsApp. Itu lidah-lidah yang ada yang lain yang melalui tangan-tangan kita boleh sangat mengundang kepada dosa-dosa tersebut. Okey, bila sebut wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Tengok. Dia ada. Apa dia? Dia bukan setakat cakap mulut. Dengan penyakit mulut tadi, rupanya dia buat duit. Pernah tak dengar gosip?
Dia jual gosip kat orang. Gosip. Cerita-cerita yang tak betul. Kau tahu tak, dia tu akhirnya dia jadi terkenal sebab dia suka buat mulut. Cerita benda yang bukan-bukan. Yang ni yang kita takut neraka duit, celaka bagi orang macam tu. Boleh tak juga sama dengan orang yang mencaci? Bagus lah dia tu, aku suka betul. Kenapa? Buah hati dia tu suka caci orang. Dia jadi kaya sebab dia mencaci. Boleh tak orang yang suka buat cerita tipu jadi terkenal? Boleh juga. Sebab tu nak jadi pelawak tak salah, tapi jangan melawak yang menyakitkan hati orang. Yang tu masuk kategori ni. Hati-hati, jaga mulut. Ustaz-ustaz pun menceramah, jaga mulut. Dia jadi kaya, dia kumpul sebab orang suka dia punya kata-kata yang tak elok tu. Cerita-cerita bohong dia. Itu masuk wailul likulli humazatin lumazah. Dia jual. Kalau yang menulis pula, dia buat gosip-gosip jadi surat khabar, jadi magazine. Benda yang tak betul, cakap orang tu kahwin, orang tu cerai, tak basah lah apa, keluarkan aib orang. Itu masuk kategori. Sebab tu orang Islam kena jaga. Macam mana? Humor tak apa, tapi jangan sampai menghina, mencela, memaki orang lain. Sebab kadang-kadang kan akhirnya minta maaf saya kata, hari ni bila orang buat lawak dia menghina orang lain. Contoh kita buat lawak hina dia sebab dia hitam. Itu bukan dalam Islam. Islam tak ajar macam tu. Nabi marah orang yang buat lawak tentang kehitaman Bilal bin Rabah. Jangan buat lawak benda-benda macam tu. Itu tak boleh, itu penghinaan. Nak lawak, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Kita buat lawak untuk orang hitam lah, itu bukan bahan lawak. Sebab tu lawak ada dalam Islam, tapi ada dia punya cara. Tengok orang tu gemuk, buat jadi bahan lawak dia gemuk dia. Itu bukan cara dia. Walaupun bagi orang humor, dalam Islam humor ada cara. Dan Nabi seorang yang begitu suka berhiburkan, tapi dia tidak pernah mengaibkan, memalukan siapa-siapa. Okey, sebab tu kita punya concern bukan setakat mulut tu jahat. Tambah lagi dengan mulut jahat tu dia kumpul harta. Dia kira-kira harta dia. Yang tu yang paling dicelakakan oleh Allah SWT, dilaknat macam masuk neraka kuil. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kenapa orang ni sanggup cakap benda tak elok tu? Sebab kata Allah, yahsabu anna malahu akhladah. Dia ingat semua harta dia itu kekal. Tapi sebenarnya tidak kekal. Sebab semua kita akan mati. Lepas tu ayat dia apa? Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutama. Apa dia hutama? Dicampakkan dalam neraka. Neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama? Narullahil muqadah. Api yang nyala menjulang-julang. Nak suruh takut, jaga. Tengok. Allah bakar narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Dia naik menjulang ke hati. Tengok. Kenapa yang buat penjahat tadi mulut kan, lidah kan? Kenapa Allah tak kata bakar lidah? Yang bakar itu sampai ke hati. Sebab ni yang hitam sangat. Lidah tu jadi jahat sebab hati tu jahat. Yang ni yang kita nak bersihkan. Lidah tu dia ikut sampai kat sini. Lidah tu ikut sampai kat sini. Sebab tu yang Allah nak bakar, ingat hati ni benar-benar dalam. Lidah kat luar. Mudah nak bakar. Tapi Allah nak bakar tempat yang paling tepat nak kena. Hati dia. Sebab hati dia nak hitam sangat. Dia juga tak ada istilah mulut dan hati baik. Ya. Dia berhati. Sebab dia dengki kat orang tu. Dia ni baik, tapi kenapa mulut dia tu? Sebab dia dendam dengan orang. Tak keluar juga. Okey, tatani al-afidah innaha alaihi muqsadah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Nak kata apa? Tak boleh keluar. Ibarat kata kalau bakar, tapi kalau open, boleh lagi-lagi. Kalau kita macam barbecue, api kat sini boleh lagi sini. Tapi ini memang tertutup. Kecil sempit macam tu. Tak tengok dia. Fi amadi mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tak boleh lagi dah. Memang situ-situ dah. Tak boleh nak keluar. Nak kata memang nak kasih kena betul-betul. Tepat kena. Dan bukan tu, tapi keseluruh sampai ke hati dia tu dibakar.
Nak kata itu gambaran surah Al-Humazah, supaya kita jaga sangat-sangat mulut kita dan minta maaf kadang-kadang ialah yang sebab kita mudah gaduh. Laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, Islam sama Islam, bukan Islam, biasanya mulut yang menjadikan itu. Okey, yang terakhir surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ada kaitan dengan yang lain-lain. Ara'aital ladzi Tahukah engkau? Soalan, kenapa Allah mulakan dengan ara'aita? Kenapa Allah tanya? Dia tanya. Dalam Al-Quran, kalau tanya tu bukan Allah tak tahu. Allah nak suruh kita ambil perhatian. Kalau kita guna bahasa kita, ya ke? Gitu. Ui, tadi aku pergi pasar malam ke atas tu. Ya ke? Nak kata, betul ke? Kata. So, ara'aita tu nak suruh kita ambil perhatian. Ya ke ada orang yang menipu agama, tak percaya pada agama, mendustakan agama? Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Kau pernah tengok tak orang yang mendustakan agama? Mana ada orang mendustakan agama? Tapi orang kata, kau ambil perhatian, tengok betul-betul. Ada orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Orang yang menghargai anak yatim. Orang yang tidak mendorong memberi makan Kenapa orang anak miskin. yatim ini tak boleh kita hentik ya? Sebab mereka jadi buku. Mereka orang yang lemah, tak ada mak ataupun tak ada bapa ataupun tak ada dua-dua. Okey? Anak yatim dia tidak ada mak ataupun tak ada ibu ataupun tak ada kedua sekali. Ingat, siapa contoh manusia anak yatim yang kita kenal? Nabi Muhammad. Tengok Nabi SAW yang tu yang Allah marah sangat kalau kita mendidik anak yatim. Kan Nabi tu anak yatim, tak ada mak bapak. Sebab sebagai seorang manusia, dia nak tempat mengadu. Dia nak ada mak, dia ada bapak. Tapi bila anak yatim ini diherdik, dia nak mengadu kat siapa? Sebab tu jangan sekali-kali kita mengherdik anak yatim. Dan kadang-kadang anak yatim datang minta semua. Kau siapa kau? Jangan herdik. Kalau tak nak bagi sekali pun, baik bagi. Kalau rasa tak ada duit sangat-sangat tak nak bagi, jangan hina, jangan. Minta maaf dia, akak tak bawa duit ni, contoh. Tapi jangan penipu. Memang betul tengah main, tengah jogging, tak bawa duit, minta maaf dia, akak tak bawa duit. Jangan herdik, jangan hina. Itu maksud dia. Sebaik-baiknya kita bagi. Sebab anak yatim ni orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan anak orang yang cacat. Jangan hina orang cacat. Jangan hina orang cacat. Jangan ejek dia orang yang cacat. Ini pun orang-orang istimewa Allah jadikan supaya kita sentiasa rasa alhamdulillah aku ada mak, aku ada bapak, aku ada kesian kat dia. Macam juga orang cacat, alhamdulillah aku ada kaki, ada tangan, dia kesian tak ada kaki contohnya. Kita kena rasa kesian. Itu sifat yang kita nak sesama kita. Okey, ara'aita rajulan bidin fadzalikal ladzi yad'u yatim. Orang yang mendustakan agama yang pertama tadi, orang yang menghina ataupun mengherdik anak yatim. Kedua, Tidak mendorong untuk beri makan orang miskin. alladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tengok. Perkataan yang Allah guna la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia bukan tak bagi makan. Dia tidak mendorong, mengajak. Nak kata gini, kalau kita jumpa orang miskin, kita ada duit, kita bantu dia. Kalau kita tak ada duit, mendorong macam mana? Dia tak ada duit ke? Nak makan? Kita pimpin dia. Makan kat sini, mak sini baik. Itu contoh kita mendorong. Nak katanya nak bantu tak mesti dengan duit kita, tapi kita boleh tolong dia, bantu dia. Oh, adik pergi kat pejabat zakat sana. Itu contohnya. Oh, ada lembaga zakat, ada jabatan zakat. Itu contoh mendorong. Walaupun kita tak mampu nak bagi duit kita, kita tunjukkan dia. Contoh, kita ada kawan, dia tak ada duit pergi sekolah. Apa kita nak buat? Bagi dia duit. Kalau kita tak ada duit, bawa jumpa cikgu. Cikgu, kesian kat dia, saya kawan dengan dia, saya rasa saya tak pernah tengok dia bawa duit sekolah. Bawa cikgu, cikgu pun cek. Oh, rupanya dia ni mak ayah dia orang susah. Maka cikgu lah yang akan cari pula. Bukan cikgu punya duit, cikgu pula akan cari mana-mana beasiswa ke apa nak bantu anak. Sebab tu nak bantu tak mesti duit kita. Sebaik-baiknya duit kita. Kalau kita tak ada, bukan kita lepaskan dia, kita cuba lorongkan dia, bantu dia, cari kat mana dia boleh mendapat bantuan. Okey, yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'am miskin fawailul lil
Banyak betul kita sebut tentang will hari ini neraka will berlaku pada orang yang semayang. Kenapa orang semayang dapat celaka juga ni? Sebab dia melawan-lawan solatnya. Ingkar-ingkarkan maju solat. Menunjukkan solatnya. Pertama sahun. Apa maksud sahun? Kenapa lalai? Dia ni tak serius bab semayang. Dia nak semayang, dia semayang. Dia tak nak semayang, dia tak semayang. Sebab tu yang nombor 2, orang yang dapat celaka walaupun dia semayang ialah siapa? Alladzina hum yura'un. Apa maksud yura'un? Yang beria. Tunjuk-tunjuk. Minta maaf contoh-contoh. Bila Kori Junior dia Allah. Dia tak ada Kori Junior, malas dia nak semayang. Dia menunjuk-tunjuk. Yang tu kita tak nak. Riak. Riak ni ada banyak keadaan. Satu riak dia menunjuk-tunjuk derma. Dia tunjuk dia derma. Dia kenapa? Supaya orang puji. Kadang-kadang riak pun boleh berlaku. Dia tunjuk-tunjuk dia susah. Pakai baju, padahal dia ada je baju elok. Tapi sengaja je tunjukkan dia punya susah. Tunjuk-tunjukkan. Sebab tu riak ni berkaitan ro'a. Dia suka orang tengok dia. Dia suka orang bagi spotlight kat dia. Bagi perhatian kat dia. So kita buat apa-apa, ingat, masalah orang riak, dia tak ada iman. Kita buat kebaikan bukan kerana manusia. Kita buat kebaikan kerana Allah. Kita buat kebaikan bukan kerana mak bapak kita. Mak ayah ada rumah ke tak rumah, kita semayang. Mak ayah kita ada rumah ke tak rumah, kita baca Quran. Bukan bila mak ada, buat baca Quran. Buat semayang itu riak, menunjuk-nunjuk. Tapi kita buat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. So, kenapa Allah kata neraka wil atau celaka orang semayang? Pertama sebab dia semayang dia lalai, dia leka, dia tak serius. Yang kedua dia yura'un. Yang ketiga Lengkar-lengkar. wa yamna'unal ma'un. Apa dia? Menghalang pertolongan. Contoh macam mana tu? Dia menghalang pertolongan. Orang okey, kita tadi dah. Kita ada kereta, memang kita nak pergi sekolah, kereta kita ada kosong, kawan kita nak tumpang. Tak boleh. Yang tu wa yamna'unal ma'un. Ma'un maknanya kita ada benda untuk bantu. Rumah contoh kat Malaysia kan awal tahun itu dekat Kelantan banjir. Berapa ramai rumah tak ada rumah. Rumah kita besar. Contoh, ustaz ada rumah kat Kelantan. Tapi rumah tu tak ada orang duduk sebab ustaz kerja kat Kuala Lumpur, kat Bangi. Kenapa ustaz tak bagi jemputlah duduk rumah saya? Saya pun tak ada rumah tu kosong. Saya tak nak, saya tak kenal dia, saya tak nak dia. Biarlah masih kosong, saya tak nak saja ke rumah saya. Itu contoh wa yamna'unal ma'un. Sekarang ni dengar tak cerita pasal Rohingya? Kesian diorang. Negara diorang pun tolak, negara lain pun tak sambut. Kalaulah kita ada kekuatan, sambut je lah. Bagi, welcome, bantu. Kita ada kemampuan, jemput, silakan. Apa yang kita mampulah. Macam ni, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik nak datang, dudukkan kuis, duduklah. Tapi tahap yang kita boleh bagilah. Yang tak mampu kita tak bagilah. Setakat mana kita mampu. Tapi kita memberi bantuan setakat mana yang kita mampu. Bukan. Kat luar tu banyak hotel, cari sendiri lah hotel. Setakat mana yang kita mampu, kita ada. Jangan kita sekat-sekat benda yang kita boleh beri bantuan. Okey, itu sikit sebanyak berkaitan dengan yang boleh saya wrap up berkaitan dengan akhlak. Yang saya gambarkan berkaitan dengan akhlak ini, perkara asas ialah nombor 1, jadilah seorang manusia yang suka berkongsi. Apa yang kita ada, jangan kita dekut. Sebab kita yakin apa yang kita ada ni bukan 100% kita punya, semua Allah yang punya. So kita kena share, dan bila kita share, kita yakin dengan iman kita, Allah akan jadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, intipati tentang akhlak ni sebagai seorang manusia, jaga mulut, ya? Jangan nak mulut kita menyebabkan kita mudah nak gaduh dan sebagainya. Okey, saya rasa saya stop dekat situ dulu untuk bagi ruang kepada perbincangan yang saya takut tengok soalan-soalan yang diberikan kepada peserta-peserta. Okey, jom cuba kita go through apa-apa benda yang campur-campur tu macam-macam. Apa sebab turunnya surah Al-Ma'un? Ya? Apa sebab turunnya Surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un turun sebab kisahnya ada kisah orang munafik. Orang munafik bila dia buat benda yang bukan berbeda tadi. Atau yang lebih tepat, sebenarnya Al-Ma'un ni 2 segmen. Satu memang kepada orang kafir, orang yang menolak agama, yang 3 ayat pertama. Yang mana tadi apa nama? Al-Fazal kerana dia du'ul yatim wala yahuduna ta'am miskin. Okey, ni 2 ni
berlaku kepada orang yang memang tak percaya kepada agama. Sebab tu orang yang percaya pada agama dia takkan buat begitu kepada anak yatim, kepada orang miskin. Sebab dia rasa dia adalah sebahagian daripada kita. Kita akan bantu. Orang Islam akan bantu walaupun kepada orang bukan Islam. Ingat ni satu benda. Orang Islam bukan hanya bantu orang Islam. Orang Islam juga bantu orang yang bukan Islam. Ni kadang-kadang orang kita punya pemikiran, tak nak derma lah, kenapa dia bukan Islam tak dapat pahala? No. Sebagai seorang manusia Muslim, walaupun dia bukan Islam, kita dapat pahala sebab kita sama-sama manusia. Sebagai apa? Humanity, kemanusiaan. Tapi bila sesama Islam, seakidah. Okey, ada pun segmen yang kedua yang diturunkan hari ini adalah kepada orang-orang munafik tadi. Yang mana bila dia sembahyang, pasal fawailul lil musallin. Bila mana dia sembahyang bukan kerana sembahyang. Contohlah kita kata, dia ni kalau tak ada majlis Maulid Rasul tak sembahyang. Tapi sebab sekolah buat majlis Maulid Rasul, cikgu-cikgu yang tak sembahyang pun sembahyang, pelajar yang tak sembahyang pun sembahyang. So dia buat-buat semata-mata kerana majlis itu. Itu yang fawailul lil musallin. Itu sebenarnya intipati kepada sebab turun surah Al-Ma'un. Allah. Sebab tu saya kata dia ada dua kisah tu sebab turun tu. Dia dua segmen. Satu yang pasal Abu Jahal tu lah, betul. Betul. Yang pertama pasal Abu Jahal lah. Abu Jahal tu. Sebab dia tolak anak yatim tu. Betul. Sebab saya kata yang pertama Abu Jahal, orang yang tolak Islam. Yang kedua pasal munafik, yang buat-buat semayang. Okey lagi. Jiran kita, ni bab-bab hak jiran ada banyak. Satu yang Muslim, kedua yang saudara. Yang paling dekat dengan kita, yang wajib nombor satu kita beri perhatian, jiran kita yang saudara kita. Contoh kan kita orang Melayu ni kadang-kadang rumah adik-beradik dekat-dekat, yang tu nombor satu. Jangan sampai orang sebelah rumah kita tu, adik-beradik kita, dia mati kelaparan. Dia dulu kita kena bantu, sebab dia dah hak double. Kedua orang Islam. Soalan ni kepada yang bukan Islam. Yang bukan Islam, at least kita ada mutual understanding. At least. Contoh, sebagai seorang Islam, kita ada sesuatu kebaikan, kita buat majlis, kita jemput dia, tak jadi masalah. Kita ada majlis walimah, kita beri kahwin, ajak dia. Dan dia ada benda-benda yang dia percaya benda tu tapi tak mengganggu agama kita, dia boleh teruskan apa yang dia buat tu. Contoh apa ya? Dia nak makan babi ke apa, tapi dia bukan offer kat kita, dia nak makan. Itu hak dia, kita tak perlu nak halang. Kau tak boleh. Hatta dia nak bela anjing sekalipun dalam rumah dia, tak ganggu kita, silakan. Oh, dia minta sesuatu untuk dia sembahyang. Oh, susah juga. Cadbury. Okey. Boleh. Itu contoh yang baik. Kita confuse. Masa tu kan stage-nya, halal ke tak sebenarnya? Takkan aku nak bagi dia daripada Islam, aku buang. Daripada kita buang, itu dia. Yang tu tak apa, tak ada masalah. Sebab makan daging, contohnya saya bagi contoh yang ekstrim lagi. Contoh, mak ayah kita bukan Islam. Contoh kita Muslim, mak ayah kita bukan Islam. Tiba mak datang rumah, mak teringin lah nak makan babi kari. Contoh, kita masak tak? Apa pasal tak nak masak? Bukan untuk kita, untuk dia. Tak, perut kita boleh basuh. Hati mak tak mak. Saya betul saya kata saya bagi ekstrim terus. Cuma kita tak boleh lah. Pegang pun boleh kalau nak sama-sama lepas tu. Cuma atas seorang anak, mak nak benda tak merosakkan akidah kita, boleh bagi. Saya bagi ekstrim terus sebab ini real scenario yang berlaku dekat western countries. Boleh masak. Sebab dia tak merosakkan akidah untuk dia. Bahkan dapat pahala sebab kita buat baik untuk mak bapak kita. Dan mak bapak kita, bagusnya anak aku. Aku tahu anak aku tak boleh makan dan sepatutnya dia tak masak, tapi dia faham agama. Ni contoh saya bagi ekstrim terus. Cuma bila bab beribadat, pada saya macam saya tak berani. Sebab dia dah ibadat yang betul-betul ibadat dah.
Sama kalau boleh senarionya anggur. Kita jual anggur kat orang. Boleh tak boleh anggur? Boleh. Tapi kita tahu dia buat untuk buat arak. Haram untuk kita jual kat dia. Tapi kalau kita tahu, kita ingat dia just nak buat jual kat pasar. Halal. Walaupun untung kita tak tahu dia buat cheers ke nak apa, itu kita tak tahu beyond. Tapi kalau dia tahu memang dia buat untuk nak attack balik Islam, haram. Sebab tu saya kata bila bab masuk ibadah saya tak berani. Kalau kita bagi untuk dia beribadat, itu dah macam dah terlalu dekat dengan unsur ibadah. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi. Wah, nak tumbang seperti sana pasal malam. Asas dan tunjang akhlak. Seorang Iman. Iman. Akhlak tu bermula pada iman. Dia yakin. Iman. Iman. Sebab tu yang sanggup dia orang nak buat mutafifin, tak tahu ke dia orang akan dibangkitkan iman. Dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Kalau tahu dibangkit, dia takkan buat benda yang bukan-bukan. So asasnya adalah iman. Okay, daripada hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apakah kesimpulan daripada hadis tu? Okay, hadis tu Nabi nak kata sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kesimpulannya apa? Akhlak ni benda yang memang dah ada dalam manusia. Sebab tu kadang-kadang jumpa kan non-Muslim dan juga akhlak di dalam Islam. Nak kata akhlak ni something yang natural, dah ada. Tapi bila Nabi datang, kerjanya ialah menyempurnakan, kasih cantik, kasih firm apa yang sepatutnya ada, apa yang tak ada. Contoh, akhlak kita sebagai seorang manusia, mana ada kita menipu. Tapi perasa tak, kadang-kadang kalau kita tak jaga, budak-budak, aku dapat tipu cikgu aku, bangga dia, aku dapat tipu mak aku. Kadang-kadang budak pergi seronok. Islam ajar, kan tipu tak boleh. Akhirnya kita kembali balik. Walaupun seronok, tapi rupanya itu bukan fitrah kita. Itu dah benda yang bercanggah daripada apa yang Islam ajar. Sebab tu bila kita tengok nak cakap tentang akhlak, akhirnya kita refer balik kepada Nabi SAW. So nak kata akhlak semua orang dah ada, asasnya cuma Nabi itu diutuskan supaya jadi reference, tempat rujukan. Betul tak akhlak yang ada pada kita? Minta maaf kalau minta maaf, contoh anak-anak masuk Polri Junior, mak bangga, seronok. Tapi kadang-kadang sampai satu masa anak-anak bangga nenek dia menyanyi, masuk ke dengan nyanyi, pada saya itu bukan akhlak. Itu benda-benda yang kita kena jaga. Kena review balik apa yang Nabi suka, apa yang Nabi suka. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi. Kalau saya punya soalan, saya akan, kalau perasan, kalau mana soalan yang berkait dengan 4 surah, itu soalan saya. Maksud saya, soalan itu dia merujuk secara rapat dengan soalan. Dia tidak perputaran macam melainkan benda yang kita share dalam. Contoh, tak ada pun dalam surah ni sebut tentang Abdul Rahman bin Auf, tapi saya dah sebut dengan jelas apa semua. Semua konsep mungkin menarik soalan itu contohnya. So saya nak kata, saya cuba bertanggungjawab sebaik mungkin. Soalan-soalan adalah terikat kepada surah-surah yang diberikan. Sebab kita bukan program imam muda ke pencetus ummah yang umum. Kita qori junior dah satu hal. Qori dia mesti ada surah dia nak dibaca. So kita refer kepada surah-surah. Itu saya punya usaha yang terbaik. Cuma saya tak tahu lah kalau isu Ustaz Don atau Ustazah dibuat soalan yang umum, pada saya macam mana umum saya pun tariklah jawapan itu kepada surah-surah yang kita tanpa menafikan akhlak umum. Jangan cerita pokok-pokok ni tak ada dalam surah tu. Ataupun saya rasanya kena tekankan juga supaya asas anak-anak faham akhlak ni duduk kat mana. Sebab itu kena kata Islam tu elemen asalnya ada 3.
Okey, yang paling penting sekali namanya akidah. Ini perkara pokok. Sebab tu kata iman. Iman balik pada akidah. Okey, akhlak Yang ketiga tadi apa kita kata? Ibadat. Orang semayanglah contoh. Orang bukan Islam dia puasa. Dapat pahala. Tak, sebab dia tak ada akidah. Iman, akhlak pun. Orang bukan Islam jujur, integritinya pun, tapi tak ada iman, dia tidak akan sama dengan orang Islam. Sebab kita ada akidah. Sebab tu saya sebut tunjangnya mesti akidah. Yang betul. Yang tadi disebut dia nak cakap tentang buku. Sijil tu. Ayat yang Surah Mutaffifin tu cakap pasal sijil. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-zalzal. Al-zalzalah. Dia bukan cerita perbuatan, pasal buku, pasal catatan. Ya? Apa dimaksudkan untuk menyempurnakan akhlak yang dia? Apakah kesimpulan daripada hadis? Yang tadi tu yang saya kata, akhlak semua orang dah ada. Nabi diutuskan untuk nak firmkan kat mana tu. Sebab fitrah manusia ni kadang-kadang lari. So kita patahkan balik kita punya fitrah dengan perangai Nabi. Akhlak Nabi. Sebagai petunjuk, reference kita. Teladan itu contoh. Sebab dunia kan berubah. Fitrah manusia malu menutup aurat. Tengok Mas Ali dulu-dulu pun cerita Titanic apa semua tutup aurat sebenarnya. Tapi towards the end kan bangga pula buka aurat, malu pula tutup aurat. So balik akhlak zaman Nabi macam mana? Itulah kita punya rujukan. Okey, ada lagi. Siapakah yang bersifat dengan sifat mazmumah seperti yang diceritakan dalam ulama umumnya? Dalam Al-Quran ke dalam surah? Kalau tadi macam nampaklah Abu Jahal dalam surah tu, surah Al-Ma'un tadi kan. Apa dia? Surah Al-Ma'un tadi tu. Hari ni tak faham soalan tu, surah umum tu. Okey, betul. Dua orang ni sifat. Sifat kalau orang punya kita macam banyak ada. Sifat mazmumah tadi, terdik anak yatim, menipu timbangan, less. Cuma pada saya tarik balik sini lah. Siapakah yang bersifat? Saya tak boleh jawab. Apa dia? Siapa munafik? Orang yang munafik. Siapakah yang munafik? Tapi ini siapa tu macam orang. Orang yang munafik. Apakah sifat-sifat yang dikategorikan mazmumah dalam Al-Quran? Siapakah? Sebutlah contoh. Fir'aun. Tapi kalau macam surah ni, macam Al-Mutaffifin ni, ada seorang namanya Abu Juhainah. Abu Juhainah ni dia ada, bila nak bisnes dia bawa dua timbangan. Untuk dia ambil, dia pakai yang betul punya. Untuk dia jual, pakai yang lain punya. Itu contoh Abu Juhainah. Kalau nak orang, siapa ni biasa orang kan? Dalam Mutaffifin tu Abu Juhainah.
ada ayat. Innaka la'ala khuluqin azim. Soalan tadi kalau saya benda tu seorang mudah, benda yang baik. Bukan wa innaka la'ala tu nabi yang baik. Wa qadara rabbuka birrul walidain. Yes, yang ni lebih tepat. Fa amma man a'ta wattaqa. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tu nak orang Abu Bakar. Perangannya menyumbangkan, memberi. Wasaddaqa bil husna. Kan Abu Bakar ni dia sampai ke peringkat bapa dia sendiri. Bagi tahu Abu Bakar, kau ni suka merdekakan orang susah. Kenapa kau tak merdekakan orang yang hebat-hebat? Nanti orang hebat-hebat ni duduk kat circle kau. Abu Bakar, aku bukan nak besar kecil, aku buat kerana Allah. Nak besar kecil manusia tu Allah yang angkat. Itu yang akhirnya nak kata inilah keyakinan Abu Bakar sendiri, aku buat semata-mata kerana Allah. So jawapan yang cantik saya rasa lebih tepat. Fa amma man a'ta wattaqa. Direct pada ayat. Surah Al-Lail. So dah hafal yang tu. Boleh dah. Mesti boleh dah. Tak salah. Hah? Boleh. Contoh kan, umum soalan tu pun umum. Melainkan soalan tu kata daripada tajuk ni. Okey, tadi soalan tadi tu. Okey, ni soalan ni rasa bagus. Jual coklat. Ada hal. Lebih tepat lagi. Okay, soalan tadi, kenapa bila kita menderma dia menyumbang tu dikaitkan dengan menyucikan harta kita? Okay, so kita nak katakan harta kita ni bukan kita punya, harta ni milik Allah. Dan dalam tu dia ada bahagian orang-orang lain yang kita kena berikan. Dalam hati kita ada bahagian orang lain. Lagi ada apa lagi? Sial Ustaz, belum Ustaz lagi. Kata anak ni tak risau. Anak semua okey. Dia mak yang tak tidur, mak steady Paling ni minggu lepas lah. Sebab tema mak ayah kan, tema ibu bapa. Esok standby juga. Dikatakan oleh Aisyah. Soalannya? Oh, tu soalan. Itu jawapan terbaik lah. Sebagaimana dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak itu Al-Quran. Okey, soalan esok, siapakah yang mengatakan akhlak Nabi itu Al-Quran? Macam tu lah. So kita tweak tu lah. So kena understand the context. Boleh lah semua cerdik dah ni. Nak pilih finalist ni susah. Jom. Kau dah kemas? Kita ni adalah mak bapak bagi komitmen macam ni. Itu pun nanti Depan juga nak kata Ustaz-ustaz punya dia buka balik je gitu. Saya tak setuju. Dia akhlak. Dia berhari-hari. Bukan malam tu baca yang kita ingat. Pada saya lah, apa yang dia dah sebati nurture dalam diri dia, yang tu yang dia akan bawa mereka tu. Yang dia hafal tu, esok-esok tu, dia kadang-kadang. Saya dah tak kata orang, saya.